Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Semoga semua bersemangat untuk belajar matematik, okey? Okey, hari ini saya akan mengajak awak bab 5 rangkaian dalam teori graf. Apa tu rangkaian? Rangkaian ni awak dah belajar semasa awak di darjah 5. Awak belajar rangkaian dalam subjek teknologi maklumat dan komunikasi. Graf juga awak dah belajar. Graf ni digunakan untuk mewakili data. Jadi bila awak tengok graf, awak tak perlu baca pun, daripada graf tu awak direct akan dapat maklumat. Itu adalah graf. Okey? Baik, seterusnya. Sekarang kita akan belajar graf, tapi awak tak perlu buat graf yang macam di tingkatan 3 yang ni kan. Yang ni lah apa, semua tak payah. So hari ni saya akan ajak awak satu graf mudah. Graf mudah je. Menggunakan tata tanda sahaja. Okey, jadi lihat kepada yang kedua. Garisan yang kedua. Gambar rajah yang kedua. Okey. Gambar rajah yang kedua ni awak tengok ni dot. Okey, apa tu dot? Itu kita panggil sebagai bucu. Dan garisan ni garisan yang menyambung garisan yang menyambung ini, menyambung bucu-bucu ini kita panggil tepi. Okey. Tata tanda graf merupakan set pasangan tertib iaitu G mewakili tata tanda graf. G ni apa? G ni tata tanda graf. VE. V adalah V1, V2, V3, V4, V5. E pula pasangan dia. A1, B1, A2, B2, A3, B3, A4, B4. Okey. So G tu adalah graf. Tengok kat sini. Jangan pening. G tu apa? G tu adalah graf. V tu apa? V adalah bucu ataupun bintik ni. Bucu ni ataupun bintik itu adalah G. Okey. E pula, E apa? E adalah tepi ni. Tepi ni. So kita boleh tulis dia sebagai E. E1, E2, E3. Sebab apa E1, E2, E3? Sebab ada 3 tepi. Okey. Dan saya nak perkenalkan satu lagi D, iaitu darjah. Darjah degree ni saya akan terangkan sekejap lagi. Okey. Ini semua adalah ringkasan, singkatan yang awak kena faham. Ini sigma. Sigma maksudnya jumlah. Sigma dV. Sigma dV ni darjah untuk ini apa Okey. Ni pula adalah sigma. Apa tu sigma? Sigma bermaksud jumlah. Kalau jumpa dia tanda tu maksudnya dia adalah jumlah. Jumlah apa? Jumlah degree untuk V. V ni apa tadi? V adalah bucu. Okey. Darjah D ialah bilangan tepi yang mengaitkan dua bucu. Darjah tu apa? Bilangan tepi yang mengaitkan dua bucu. Bilangan darjah suatu graf ialah 2 kali bilangan tepi.
bilangan darjah suatu graf ialah 2 kali bilangan tepi. Sebab tu kalau nak cari jumlah bagi darjah graf, so 2i, 2 darab dengan i tepi. Okey. Mesti awak pening, tak apa, kita tengok. Okey, jangan risau dengan pening sekarang. Kita tengok berdasarkan graf, tentukan V. V tu kita kena tulis dalam tata tanda indeks. V tu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebab apa? Sebab V tu adalah bucu. Okay, so soalan dia NV. Ada berapa bucu? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bucu. Okay, boleh? Okay, seterusnya soalan B. Soalan B pula dia nak E. E tu apa? E tu adalah tepi. Macam mana nak tulis E? Macam mana kita nak tulis E? Okay, macam mana kita nak tulis E? Kita tulis macam ni. E sama dengan, sama juga, kena guna tata tanda indeks. Okay, kita tengok ini. Apa dia? 1 bersambung dengan 2. So, 1, 2. Kemudian, 1 bersambung dengan 5. 1, 5. Kemudian, 2 bersambung dengan 4. 2, 4. Seterusnya, 2 bersambung dengan 3. 2, 3. Seterusnya, 3 dengan 4. 3, 4. Seterusnya, 4 dengan 5. 4, 5. Seterusnya, 5 dengan 6. 5, 6. Okey, tutup. So, sekarang dia tanya N bagi E. Kiralah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul kan? Okey, faham? Okey, seterusnya. Bilangan darjah. Bilangan darjah. Okey, masih ingat tak? Masih ingat tadi N untuk E berapa? N untuk E adalah N E equals 67. Jadi kita nak cari darjah. Formula dia adalah 2E. So, senang je. Jumlah untuk darjah adalah 2 darab dengan tepi. Tepi dia ada berapa? Tepi dia ada berapa? Tepi dia ada 7. So, 2 darab 7. So, jawapan dia 14. So, 2 darab 7 ialah 14. So, apa darjah bagi graf ini? Darjah, bilangan darjah adalah 14. Okey, mesti awak tertanya-tanya. Dari mana datangnya 14 ni? Okey, kejap. Nanti saya tunjukkan. Okey, tadi kita dapat bilangan darjah. Bilangan darjah ialah 14. Okey, kalau awak nak cari secara manual macam mana? Ini kalau kita kira formula kan? Kalau kita formula 2 darab tepi. Sebab apa? Sebab formula dia 2E. So 2 darab tepi, 2 darab 7 dapat 14. Okay. So sekarang macam mana kita nak kira kalau kita tak nak gunakan formula? Okay, saya terangkan. Okay. Darjah untuk 1 ialah 1, 2. Faham tak?
Okey, 2. Darjah untuk 2 pula, tengok tepi untuk 2. 1, 2, 3. So, kita tulis 3. Darjah untuk 3 pula, kita tengok 3 ada berapa rangkaian dia, berapa tepi dia. 1, 2. 2. Okey? 2. Darjah untuk 4 pula, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Darjah untuk 5 pula, 1, 2, 3. 3. Darjah untuk 6, 1. So sekarang kita totalkan 2 tambah 3 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Jawapan dia adalah 14. Okey? Okey, untuk contoh 2 ni berdasarkan rajah yang diberikan di bawah yang manakah bukan satu rangkaian. Okey, jadi saya nak awak jawab, awak baca, awak tengok dan awak kena jawab masa Google Meet nanti. Okey. Sama juga yang ni untuk soalan A dan B ni. Dan B ni saya nak awak pause ke pause. You have to pause this video and then awak baca, awak jawab, nyatakan bilangan bucu, bilangan tepi dan darjah bagi graf mudah yang berikut. Ni graf mudah yang kita akan belajar, kita akan buat sekejap lagi. Jadi untuk yang permulaan ni awak cuma kena tahu berapa bucu, berapa tepi dan darjah bagi graf yang A dan B ni. Okey? Okey, seterusnya kita pergi kepada gambar kepada graf yang ada berbilang tepi dan gelong. Tapi saya pergi satu-satulah. Berbilang tepi dulu. Berbilang tepi. Okey, apa tu graf berbilang tepi? Dia melibatkan dua bucu. Ni. Bucu Q dan S. Berbilang tepi melibatkan dua bucu. Mesti dua bucu. Okey, contoh dekat gambar ini Q dan S. Okey, berbilang tepi bermaksud dia ada lebih daripada satu tepi. Jadi macam mana pula nak kira bilangan darjah? Bilangan darjah adalah 2 kali bilangan tepi. 2 kali bilangan tepi itu tadilah 2 darab tepi. 2 darab tepi. Okey? Contoh dekat sini. V. V itu apa? V itu adalah bucu. So bucu dia ada apa? Bucu dia ada P, Q, R dan S. Okey. Tepi pula kita ada pertama PQ. PQ. Kedua PR. Ketiga QS. Keempat patah balik. Keempat SQ. Kelima SR ataupun RS. Boleh, dua-dua boleh. So sekarang bilangan tepi dia berapa? 5. Okey, saya nak tanya, kalau kita nak tahu, okey, bilangan tepi tadi kita dah tahu. Bilangan tepi ialah 5. So darjah 5 darab 2 iaitu 10. Okey? Okey, seterusnya gelong. Tadi apa? Yang tadi berbilang tepi. Yang sekarang ni gelong. Okey, apa tu gelong? Gelong ni macam ni lah. Gelong. Okey, gelong ni melibatkan satu bucu je. Kalau berbilang tepi tadi melibatkan dua bucu, gelong ni melibatkan satu bucu je. Okey, tepi dia berbentuk lengkung atau bulatan yang berbalik kepada bucu asal. Ni gelong. Okey, tu gelong.
bilangan darjah setiap gelong ialah 2. Kenapa 2? Sebab dia pergi dan dia balik. So darjah dia juga 2. Okey. Baiklah. V tu apa tadi? V tu adalah bucu So kita ada bucu P, Q, R. Okey. Lepas tu H, E ni adalah tepi. H, E, D, G, E. E ni H lah, tepi. So tepi kita ada yang pertama. Yang ni. Kita tukar pen. Yang color merah. Yang pertama yang ni. Yang ni. So PP. Lepas tu PQ. Lepas tu PR. Lepas tu QR. So E adalah yang ni lah. Cara nak jawab E. Okay. Seterusnya kalau soalan tu dia nak NE. So berapa? 1, 2, 3, 4 lah. 1, 2, 3, 4. Kalau dia nak darjah 4 darab 2 iaitu 8. Okey. Okey, ini adalah bahagian latihan. Saya nak awak buat latihan ni dalam buku dan bila kita jumpa dalam Google Meet sekejap lagi, ataupun siapa yang dah siap boleh hantar kat saya. Siapa yang dah siap ni boleh hantar kat saya, kita akan bincang semasa Google Meet nanti. Boleh So awak kena buat dua-dua ni. Selain daripada dekat sini, saya akan hantar secara gambar lah dekat Telegram nanti. Okey, graf mudah dan graf memang mempunyai gelong dan berbilang tepi. Ni graf mudah. Satu. Graf mudah, graf mudah, graf mudah. Graf mudah. Graf berbilang tepi dan graf gelong. Okey. Okay, bahagian ni syok buat tau. Bahagian ni sangat syok. Best lah sebenarnya sebab dia macam awak buat puzzle. So jawapan dia tak semestinya, contohnya jawapan saya tak semestinya sama dengan jawapan awak. Okey, asalkan semua V tu ada, semua E tu ada. Okey, dia tanya lukis satu graf mudah berdasarkan maklumat yang diberi. So V tu adalah bucu, awak ingat bucu P, Q, R, S, T. So ada 5 bucu. Cuma macam mana nak buat, kita bermula dengan P lah. Kita bermula dengan P. So kita tengok P ada berapa sambungan dia? Ada 2. P, R dengan P, S. Okay. Lepas tu ambil Q, R pula. Kita tengok Q ada berapa? QR, QT. So Q, R, Q, T. Lepas tu kita ada RS dengan ST. RS, ST. Okey, senang kan? So ini adalah graf mudah. So sekarang awak cuma kena buat soalan D lah. Sebab saya dah buatkan soalan A, awak buat soalan B, okey? Okey, untuk soalan latihan 3 ni, soalan 3A ni, V, bucu dia ada PQRS. Okay, dia suruh buat graf berbilang tepi, dan ada gelong. Macam mana nak tahu ada gelong ni? PP, R. Lepas tu macam mana tak nak tahu berbilang tepi kan? QS. So awak kena buat. Siapa yang dah siap boleh hantar dekat saya. Lepas tu kita akan bincang semasa Google Meet nanti. Boleh tak? Ni bukan C tau. Macam tu. Okay. Boleh buat. Siapa yang dah siap boleh hantar. Kita akan check dalam Google Meet nanti. Siapa yang terpilih lah.
Okey, seterusnya. Tentukan sama ada satu graf mudah boleh dilukis atau tidak bagi darjah yang diberikan. Jika boleh, lukis graf mudah itu. Okey, 1, 3, 2, 2. Jadi dia boleh diberi darjah 1, 3, 2, 2. Jika jumlah darjah ganjil, okey, tak payah lukis. Tak payah lukis graf, okey. Okey. Dia tanya tentukan sama ada satu graf mudah boleh dilukis atau tidak bagi darjah yang diberi. Okey, jika boleh tak payah. Sebab dia beri darjah. So macam mana nak tahu? Tambah je. 1 tambah 3 tambah 2 tambah 2 berapa? 8. 1 tambah 3 tambah 2 tambah 1 tambah 2. Lemak duduknya tulisan. Semula. 1 tambah 3 tambah 2 tambah 1 tambah 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. So, yang A boleh buat graf mudah, yang B tak boleh. Sebab apa? Sebab yang A nombornya genap, yang B nombornya ganjil. Okey. Seterusnya, yang bawah 2 ni adalah latihan yang awak perlu buat dan sama juga kita akan bincang semasa Google Meet nanti, okey? Okey, saya suruh saya dulu semua.